Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Hidayah binti Muhammad Fuad. Pada hari ini saya akan membentangkan pembentangan yang bertajuk pelaksanaan dan faktor kritikal yang mempengaruhi kejayaan program pendidikan inklusif di sekolah. Pembentangan pada hari ini akan terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, pengenalan PPI. Yang kedua, proses pemilihan murid PPI. Dan yang ketiga, faktor kritikal yang mempengaruhi kejayaan PPI di sekolah. Apa itu PPI? PPI merupakan program pendidikan inklusif yang selaras dengan Peraturan Pendidikan Khas 2013. PPI adalah suatu program pendidikan untuk murid berkeperluan pendidikan khas di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Murid berkeperluan khas MBK akan berada dengan murid lain di dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan maupun sekolah bantuan kerajaan. Apa dia objektif PPI? Yang pertama, memastikan murid berkeperluan khas mendapatkan hak yang sama rata untuk belajar dalam persekitaran tanpa halangan. Ini selaras dengan slogan UNESCO iaitu Education for All. Jadi walaupun mereka adalah murid berkeperluan khas, mereka juga perlu mendapatkan pendidikan yang sama seperti kanak-kanak normal yang lain. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan murid arus perdana bagi meningkatkan kemahiran kehidupan harian mereka. Murid arus perdana adalah murid yang normal, manakala murid berkeperluan khas adalah murid-murid yang agak istimewa. Jadi mereka akan dapat menyesuaikan diri dengan murid yang normal supaya mereka dapat meningkatkan kemahiran hidup mereka dan berdikari. Yang ketiga, membina keyakinan diri bagi mencapai potensi yang optimum. Murid berkeperluan khas juga ada sesetengah yang pintar, ada yang aktif dan sebagainya. Jadi potensi mereka boleh dicungkil menerusi program PPI. Dan yang keempat, meningkatkan kesedaran dan penerimaan warga sekolah serta komuniti tentang kepelbagaian dan keupayaan MBK, murid berkeperluan khas. Jadi untuk memberi kesedaran kepada warga komuniti yang murid berkeperluan khas sebenarnya perlu diterima masyarakat dan mereka boleh hidup sendiri. Seterusnya, pendekatan PPI. Terdapat 2 pendekatan dalam PPI. Yang pertama, inklusif penuh dan yang kedua, inklusif separa. Inklusif penuh bermaksud murid berkeperluan khas akan belajar sepenuh masa di dalam kelas arus perdana bagi semua mata pelajaran. Ini bermaksud murid tersebut adalah murid yang pintar. Manakala inklusif separa pula, di mana murid berkeperluan khas akan belajar di dalam kelas arus perdana tetapi untuk sesetengah mata pelajaran sahaja ataupun mata pelajaran yang tertentu. Contohnya, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, matematik, sains dan sebagainya. Mata pelajaran mereka yang cemerlang menyebabkan mereka akan dapat masuk ke kelas arus perdana. Murid berkeperluan khas dipilih ke dalam kelas arus perdana bagi inklusif separa adalah disebabkan pencapaian mereka yang cemerlang dalam sesetengah mata pelajaran. Mereka juga dinilai berdasarkan bakat, potensi dan keupayaan mereka untuk berada di kelas arus perdana bersama murid yang normal. Jadi, sebenarnya murid berkeperluan khas juga mempunyai potensi cemerlang sama seperti murid normal yang lain. Seterusnya, proses pemilihan murid PPI. Terdapat 2 proses iaitu yang pertama, kriteria pemilihan, yang kedua, penempatan.
Kriteria pemilihan terbagi kepada 6. Yang pertama, murid berkeperluan khas mestilah melepasi tahap penilaian menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh KPM. Yang kedua, umur MBK juga adalah mengikut kohort umur murid arus perdana tetapi ditambah 1 tahun. Ketiga, jawatan kuasa program pendidikan khas sekolah akan meluluskan MBK yang layak ikut PPI. Keempat, MBK yang telah ditempatkan dalam PPI perlu menjalani percubaan selama 2 bulan. Setelah tamat percubaan, MBK yang tidak sesuai meneruskan pembelajaran di PPI akan ditempatkan ke kelas PPKI, iaitu Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI. Dan jika sesuai, murid akan dikeluarkan di dalam kelas tersebut. Ini kriteria pemilihan. Seterusnya, penempatan pula. Saiz kelas arus perdana yang menjalankan PPI sebaik-baiknya mempunyai bilangan murid kurang dari 35 orang. MBK yang ditempatkan di PPI pula adalah tidak lebih dari 5 orang di dalam setiap kelas. MBK ditempatkan di kelas yang setara dengan pencapaian mereka. Bagi sekolah tanpa PPKI pula, pihak sekolah boleh mendapatkan bantuan daripada guru PPKI, sekolah yang berhampiran serta pegawai di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas. Jadi murid tersebut akan dipilih berdasarkan pencapaian mereka. Jika mereka layak menduduki kelas PPI, mereka akan ke PPI. Jika tidak layak, mereka akan dihantar semula ke kelas PPKI. Ini menjadikan kelas PPI adalah kelas yang terbaik di dalam PPKI. Seterusnya, faktor kritikal yang mempengaruhi kejayaan PPI iaitu perkhidmatan sokongan. Terdapat 4 faktor, iaitu yang pertama, peralatan, kedua, infrastruktur, ketiga, masyarakat, dan keempat, personel. Peralatan. Peralatan dapat menjamin keberkesanan PPI, seperti mesin braille untuk pelajar yang menghadapi masalah penglihatan dan juga kanta pembesar. Yang kedua, kemudahan asas seperti kerusi, meja dan rak buku adalah mesti sesuai dengan murid berkeperluan khas. Sama ada ketinggiannya ataupun kelebarannya sesuai untuk murid yang berkerusi roda, mereka akan mendapat meja yang rendah dan sebagainya. Dan susun atur mestilah susun atur yang memudahkan pergerakan murid berkeperluan khas seperti murid yang menaiki kerusi roda. Seterusnya, infrastruktur. Aspek fizikal sekolah seperti kemudahan tandas OKU, susur landai iaitu ramp, susur tangan, railing dan juga longkang yang bertutup sesuai untuk murid yang berkerusi roda. Seterusnya, aspek fizikal kelas di mana penyediaan meja atau kerusi dan kedudukan kelas di aras bawah memberi kemudahan kepada MBK yang berkerusi roda. Masyarakat. Sokongan daripada masyarakat amat penting seperti ibu bapa, di mana sesetengah ibu bapa kurang memberi perhatian kepada pendidikan anak MBK dan mereka mempercayai kredibiliti guru di dalam kelas dalam memberi bimbingan kepada anak-anak MBK. Yang kedua, pentadbir sekolah memahami dan mempraktikkan nilai menghormati perbezaan melalui rutin serta mencipta suasana sekolah yang menerima kewujudan MBK. Rakan sekelas pula menerima MBK sama seperti kawan-kawan yang lain dan mereka berinteraksi serta bekerjasama dengan MBK. Yang terakhir, guru. Guru bersedia menerima cabaran untuk mendidik MBK dan guru juga sedar dan bersifat terbuka untuk berkolaborasi dengan guru-guru PPKI. Seterusnya, yang terakhir, personel. Terdapat 3 orang iaitu pertama, pakar audiologi. Pakar audiologi mengkaji permasalahan
pendengaran murid serta memberi diagnosis tentang alat pendengaran yang sesuai dengan murid MBK. Yang kedua, pakar pediatrik melakukan diagnostik awal untuk mengesan punca serta masalah keperluan khas kanak-kanak. Jadi di mana sejak lahir atau sebagainya. Dan yang ketiga, juruterapi fizikal menentukan terapi yang sesuai untuk membaik pulih kemahiran urus diri serta motor kasar kanak-kanak berkeperluan khas. Yang terakhir, ini adalah carta alih pemilihan MBK PPKI ke program pendidikan inklusif PPI. Pertama, guru menilai pasti MBK di PPKI yang boleh diinklusifkan. Yang kedua, guru melengkapkan senarai semak kesediaan inklusif. Yang ketiga, MBK dibahagikan kepada 3 kumpulan. MBK yang tidak bersedia akan meneruskan PDP di PPKI. Dan MBK yang bersedia akan menjalani pentaksiran berasaskan sekolah PBS. MBK yang kurang bersedia dirujuk kepada pasukan pelbagai disiplin Multidisciplinary Team MDT dan penetapan kelas inklusif MBK oleh Jawatan Kuasa Pendidikan Khas Sekolah JPKS. MBK ditempatkan ke inklusif separa, didaftarkan dalam APDM kelas PPKI dan yang terakhir, MBK ditempatkan ke inklusif penuh. Maksudnya inklusif penuh, dia akan belajar semua mata pelajaran dalam kelas arus perdana. Jadi ini adalah proses pelaksanaan murid MBK PPKI yang akan berpindah ke program PPI. Sekian, itu sahaja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.